Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sesama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita. Dengan nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita dalam kitab Halal dan Haram dalam kehidupan orang Islam. Sambungannya daripada bab yang lalu, yakni berkenaan dengan binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, walaupun binatang itu pada asalnya halal dimakan oleh kita, tetapi oleh kerana disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi haram kepada kita untuk memakan dagingnya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan beberapa jenis bangkai yang diharamkan, bangkai binatang halal yang diharamkan kepada kita untuk makannya. Yang haram untuk makan itu sudah tentulah dia sebagai bangkai. Bahkan yang halal pun jika disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap sebagai bangkai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi, yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Jadi inilah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nama-nama jenis-jenis binatang, jenis-jenis bangkai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada memakannya. Jadi pada pagi ini iaitu binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, haram orang Islam memakannya.
walaupun yang disembelih itu adalah orang Islam. Perkara keempat dari jenis yang diharamkan ialah apa yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang disembelih dan yang ditujukan bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yakni binatang yang disembelih yang ditujukan, diniatkan maksudnya kerana selain daripada Allah SWT dan bukan dengan nama Allah, yakni bukan menyebut bismillah, seperti yang dimaksudkan adalah untuk patung-patung berhala. Ya, sembelih itu tujuannya untuk dipersembahkan kepada patung-patung berhala. Ini kerana selalunya penyembah berhala sering menyebut nama-nama berhala itu ke atas penyembelihan mereka. Yang ini berlaku kepada masyarakat jahiliah dahulu. Mereka menyembelih lembu, unta dan sebagainya, lalu ditujukan penyembelihan itu kepada berhala dan menyebutkan nama berhala ke atas penyembelihan mereka. Seperti mana nama Lata, Uzza dan lain-lain. Semua ini adalah untuk mendekatkan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Tujuan penyembelihan itu adalah untuk mendekatkan diri, beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini berlaku kepada masyarakat jahiliah dahulu. Pun juga berlaku dalam masyarakat kita dahulu-dahulu ni, penyembelihan lembu, kambing, ayam, binatang-binatang yang halal itu dipersembahkan kepada hantu. Tujuannya untuk memberi makan kepada hantu, seperti mana penyembelihan di pantai. Tujuannya adalah untuk diberi makan kepada hantu laut. Disembelih, kemudian dilapah dagingnya dan dihanyutkan daging tersebut, dibuang daging tersebut ke pantai. Ini sebenarnya pun juga tidak boleh untuk kita mengambil daging tersebut untuk makannya. Walaupun disembelih itu adalah disembelih itu orang Islam sendiri yang melakukan penyembelihannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Maghari berkata, hikmah haramnya sembelihan seperti ini kerana ianya termasuk dalam perbuatan ibadah yang dilakukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dengan memakan sembelihan seperti oleh itu dengan memakan sembelihan ini bererti menyatakan sikap persetujuan dan turut sama menyebar luaskan tradisi mereka. Ni Imam Al-Maghari kata, kalaulah kita makan juga daging yang disembelih kerana berhala itu, kerana tujuan selain daripada Allah itu, seseolah kita ni menyatakan sikap bersetuju dan turut sama menyebar luaskan tradisi mereka. Ini tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita mengambil, nanti kita kata oi daging free, daging percuma, tambah-tambah lagi daging sekarang ni mahal. Jadi kita pun ambil daging tu, masak gulai dan makan. Jadi inilah suatu benda yang tak patut kita lakukan kerana ianya hukumnya adalah haram. Sedangkan situasi ini seharusnya ditegah dan ditolak. Sepatutnya perbuatan ini, perbuatan menyembelih binatang kerana selain daripada Allah ini, patutnya ditegah dan ditolak oleh kita semua. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Justru illah, yakni sebab pengharaman di sini ialah illah agama semata-mata. Sebab pengharaman di sini adalah kerana agama semata-mata. Dengan tujuannya adalah untuk memelihara tauhid, yakni pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan kepercayaan akidah
dan memerangi syirik dan upacara keberhalaan pada semua upacaranya. Ini sebab diharam itu kerana agama, bukan kerana lain, tuan-tuan. Kerana agama. Kerana agama ini suatu benda yang menjadi tunjang tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bersihkan perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perbuatan kita ini adalah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Kalau kepada yang lain, bermaksudnya kita telah melakukan syirik dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan syirik, tuan-tuan, satu benda yang jenayah syarak lah yang paling besar. Jenayah syarak yang paling besar, yakni melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang melakukan syirik ini, sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum matinya, dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menyamakan sesuatu dengan Allah, maka Allah haramkan dia daripada masuk ke syurga. Maksudnya menyamakan Allah tadilah sembelih lembu kerana patung berhala. Menyamakan patung berhala tadi seperti mana Tuhan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan syirik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mencipta manusia. Orang yang sembah berhala itu pun Allah cipta juga. Bahkan berhala yang diciptakan itu adalah izin Allah juga jadinya. Dan ditundukkan segala yang ada di muka bumi ini kepada manusia, serta dijinakkan sesetengah binatang untuk kepentingannya. Jadi apa yang Allah SWT ciptakan di atas muka bumi ini, khususnya binatang itu, tujuannya adalah kepada manusia, untuk manusia mengambil manfaatnya, mengambil manfaat dari segi bentuk tenaganya, dari segi dagingnya, seperti mana unta. Manusia mengambil manfaatnya dengan menggunakan unta tersebut sebagai kenderaan pengangkutan. Menggunakan lembu, kerbau, mengambil manfaat tenaganya untuk membajak sawah, dan dagingnya manfaat adalah untuk dimakan. Jadi Allah SWT jinakkan setengah binatang ini kepada manusia untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kita, dengan membolehkan mencabut nyawanya untuk maslahah dirinya, yakni menyembelih binatang itu untuk dimakan dagingnya, dengan syarat disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ada syarat juga, yakni menyebut nama Allah ketika mencabut nyawanya, yakni menyembelih binatang itu. Apa dia menyebut nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah ketika menyembelih itu membawa maksud dia melakukan seperti itu terhadap binatang yang hidup itu dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Mencabut nyawa binatang itu dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Qutb berkata, adapun binatang yang disembelih selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka binatang tersebut diharamkan makan kerana bertentangan dengan konsep keimanan. Jadi Syekh Qutb sebut, Syekh Qutb seorang ulama besar, menyebutkan binatang yang disembelih selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka binatang tersebut diharamkan makan
kerana bertentangan dengan konsep keimanan. Bertentangan, menyalahi konsep tauhid, menyalahi konsep keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana keimanan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak dengan sifat uluhiyah. Ya. Dan hasil daripada kepercayaan tauhid ini lahirlah kehendaknya yang tertentu. Antaranya adalah memusatkan tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap niat dan amalan, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dalam setiap tindakan dan segala permulaannya menyebut namanya. Ini dikatakan pemusatan tauhid, uluhiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud uluhiyah ni Allah sahaja yang sepatutnya Tuhan kita yang disembah. Tuhan yang sepatutnya kita sembah, yang sepatutnya kita mengabdikan diri kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kalaulah orang yang melakukan penyembelihan itu kerana selain daripada Allah, sebab itu dikatakan syirik dan diharamkan memakan daging sembelihan binatang halal. Ya, daging sembelihan binatang yang halal, haram dimakan oleh kita semua. Tetapi jika dia menyebut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyembelih binatang itu, maka samalah seperti dia membatalkan keizinan itu. Kalaulah orang sembelih tadi dia sebut nama Lata, nama Uzza, nama Murugan, Dewa Murugan dan sebagainya, samalah seperti dia membatalkan keizinan itu. Sedangkan Allah izin kepada kita daripada memakan binatang itu. Tetapi dah sembelih dengan menyebut Tuhan-Tuhan berhala, maka seseolah dia membatalkan kebenaran keizinan Allah SWT. Dan wajarlah untuk diharamkan memakan binatang yang disembelihnya itu dengan cara yang demikian. Maka tidak boleh kita makan binatang yang disembelih untuk berhala itu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya jenis-jenis bangkai. Baik, kita lihat ya, di dalam Al-Quran menyebutkan utamanya disebutkan jenis bangkai. Jenis ini bangkai ini ya, ada 10 kategori ya, disebutkan dalam Al-Quran, jelas seperti mana ayat yang telah kita baca pada permulaan tazkirah tadi, surah Al-Ma'idah ayat 3 itu. Jenis-jenis bangkai, kesemua 4 jenis bangkai yang diharamkan sebagaimana yang dinyatakan di atas tadi adalah seberingkas saja. Apa yang Allah sebutkan yang 4 itu, yang pertama bangkai maitah, hurrimat alaikumul maitah, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu memakan bangkai. Yang kedua wadamu, damu ni darah yang mengalir keluar dari tubuh binatang itu. Yang keempat, yang ketiga, binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Yang keempat, daging babi. Jadi keempat-empat ini disebutkan sebagai disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala diharamkan pada kita. Ya, manakala perinciannya pula disebut oleh ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 tadi, yang kesemuanya mempunyai 10 jenis seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Seperti yang saya telah nyatakan pada kuliah sebelum ini. Al-Munkhaniqah, ya, iaitu binatang yang mati tercekik, seperti lehernya terjerat tali pengikatnya sehingga binatang itu mati kerana tidak dapat bernafas.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai pengurus ataupun orang yang telah diberi amanah kepada oleh karya kita untuk menguruskan binatang kurban musim-musim raya haji, tuan-tuan. Jadi binatang yang lembu yang kita beli daripada ladang itu dihantar ke tempat kita. Biasanya lembu-lembu yang dari ladang ini lembu-lembu yang tidak pernah diikat tali di lehernya. Bila sampai ke tempat kita, maka kita pun ikat tali di lehernya, ya. Kena pastikan betul-betul tali itu agar tidak tercekik binatang itu, ya. Pernah berlaku tuan-tuan satu ketika di Kuala Lumpur juga, oleh kerana kurang arifnya masyarakat tempat itu tentang cara nak mengikat binatang lembu sembelihan tadi. Jadi sebelum sembelih diikatnya leher, kemudian ditambatnya di batang pokok, sementara nak tunggu esok hari untuk sembelihnya. Jadi esok hari bila tiba hari penyembelihan, tengok binatang tadi telah terguling mati. Sebab apa? Sebab terjerut di lehernya, tercekik dengan sebab tali pengikat di lehernya. Ini sebab tu nak ikat leher lembu ni kena pandai. Sebab tu kalau lembu ni dia cucuk hidung, mudah. Tak ada masalah lah kalau misal kata dia bergelepar, melontar dan sebagainya, tak ada masalah lah, ya. Jadi kalaulah tambat ataupun jerat di lehernya, maka dia lemas dan mati, tidak dapat bernafas. Jadi al-munkhaniqah ni binatang yang tercekik lehernya dan mati, dan tidak boleh kita makan. Ataupun juga kepalanya tersangkut di tempat yang sempit dan sebagainya. Ini pun tak boleh, dipanggil al-munkhaniqah. Seterusnya al-mauquzah, iaitu binatang yang mati kerana dipukul dengan kayu atau tongkat atau sebagainya sehingga menyebabkan kematian. Lembu, kambing, ayam itik dan sebagainya, kita pukul dulu dia, pukul dulu sehingga mati. Ini tak boleh, ya. Tidak boleh untuk makan dagingnya. Kemudian mutaraddiyah, iaitu binatang yang terjatuh dari tempat tinggi hingga menyebabkan kematian, ataupun terjatuh ke dalam perigi kemudian mati. Binatang yang jatuh dari tempat tinggi menyebabkan kematian. Ya, misal kata dia di atas bukit, kemudian dia terjun, jatuh gaung, kemudian binatang ni mati. Tidak boleh untuk kita memanfaatkan dagingnya. Ataupun terjatuh ke dalam perigi kemudian mati, pun juga kita tidak boleh manfaatkan dagingnya. Jadi binatang yang mati dalam perigi ni boleh kita penyembelihnya, ada cara ni menyembelihnya, walaupun tidak menyembelih di lehernya, dibenarkan kepada kita, asalkan melakukan penyembelihan terhadap binatang itu. Jadi ini maksudkan mutaraddiyah ni, binatang itu terjun dalam telaga ataupun kolam dan sebagainya, kemudian dia mati. Seterusnya yang keempat yang disebut sini ialah an-natihah. An-natihah iaitu binatang yang mati kerana ditanduk. Binatang yang mati kerana ditanduk ni, sama ada dia berlaga antara satu sama lain, tersusuk di badan dan sebagainya, menyebabkan sakit lalu mati. Sama juga binatang yang dilanggar oleh lori, binatang yang dilanggar oleh kereta, bas dan sebagainya.
Jadi kalau sempat kita sembelih, ini tidak jadi masalah, ya. Yang timbul yang dikatakan haram di sini ialah kita lihat binatang tadi tergolek dah mati, kemudian kita ambil lapah dagingnya dan dimasak untuk dimakan. Yang ini tidak dibenarkan. Seterusnya ialah ma akalas sab'u, iaitu binatang yang diserang oleh binatang buas yang lain lalu dimakan sebahagian dagingnya hingga mati. Jadi tak boleh, ya. Binatang kambing, kerbau dimakan oleh binatang buas. Dia makan dah separuh. Binatang buas tak ada makan dah separuh. Kemudian binatang itu mati. Kita jumpa, kita ambil. Tak boleh. Kalau dia masih hidup lagi, boleh. Boleh kita ambil manfaatnya. Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran berkata, sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah dahulu, apabila binatang buas memakan kambing mereka, maka mereka akan memakan lebihan bangkainya. Ini sebab itu kata jahiliyah, tuan-tuan. Pendapat ini dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah dan selainnya. Pendapat ini diakui oleh ulama-ulama lain juga, seperti mana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni Ibn Abbas bin Abdullah, Abdullah yang bapa dia. Sebab itu disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai ke atas keduanya. Jadi tuan-tuan mati Allah, jadi ini tidak boleh untuk kita makan. Nanti kita kata, tengok sian, tengok, tak sampai hati nak buang. Maka kita pun ambil masak ataupun ambil daging tersebut, dilapahnya dan dijual daging tersebut. Ini satu perbuatan yang keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 disebutkan, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih, lembu, kambing, unta dan sebagainya, itu yang dimakan oleh binatang buas tetapi masih hidup lagi, yang sempat kita sembelih, maka kita sembelih dan kita boleh makan daging tersebut. Ini Allah sebutkan, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Sama juga tuan-tuan, binatang yang tercekik tadi, kalaulah dia tercekik itu, dia masih bergerak lagi, kita sembelih, boleh makan. Sama juga yang pukul tadi, mauquzah, yang dipukul tadi, pukul dulu. Ini tidak menyiksa binatang, tidak dibenarkanlah menyiksa. Binatang yang terjatuh dari tempat tinggi, sebelum mati, kita sembelih dulu. Kemudian binatang yang berlaga, bertanduk, bergaduh sama sendiri itu, dia tercungak-cungak, masih lagi bergerak, dipanggil hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah ni, maka kita boleh sembelih dan boleh makan lagi, boleh makan dagingnya. Kecuali dia dah tak bergerak lagi, maka tidak boleh untuk kita makan. Apa sahaja yang kamu dapati dari jenis binatang yang di atas itu, ada padanya gerakan hidup. Binatang-binatang yang dikatakan bangkai tadi, sebelum dia mati, dia ada lagi tanda-tanda binatang itu masih hidup, dan kamu sempat menyembelihnya, maka yang demikian itu menjadi halal dengan perbuatan sembelihanmu itu, atau yang sebagainya, seperti mana yang diperincikan selepas ini. Menurut Dr. Abdul Karim, Dr. Zakir Naik ni, penyembelihan cara Islam lebih bersih kerana darah yang mengandungi kuman, bakteria, toksin dan lain-lain menyebabkan pelbagai penyakit dapat dibuang.
Jadi ini perbezaan, kita telah sebutkan dahulu perbezaan penyembelihan binatang cara Islam dengan cara bukan Islam. Dengan cara menembak binatang, dipanggil CBP. Dengan cara captive ball pistol, dengan cara menembak. Jadi dengan cara menembak ini binatang tadi tidak mengeluarkan darah. Apabila darah tidak keluar, maka bakteri-bakteria, kuman-kuman, virus yang ada dalam daging dan darah binatang tadi tidak dapat keluar. Maka menyebabkan binatang tadi ada penyakit yang dinamakan penyakit lembu gila. Penyakit binatang lembu gila. Jadi kita makan daging tersebut menyebabkan bahaya kepada kita. Sebab itu ini perbezaan dia. Ya, Islam tadi lebih jelas. Bila sembelih, kemudian darah daging tak dikeluar, kuman-kuman yang ada dalam daging, kemudian bakteria dan sebagainya keluar bersama darah itu, dagingnya menjadi lembut dan sedap untuk kita menikmatinya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Memadai sahnya, yakni sembelih binatang yang masih ada lagi hayat mustaqirah tadi, binatang yang terjatuh di tempat tinggi, yang ditanduk oleh binatang lain, kemudian binatang yang dilanggar oleh lori dan bas tadi, sekiranya dia masih hidup lagi, dikatakan di sini, tuan kita ini sebutkan, memadai sahnya dengan melakukan seumpama itu, yakni menyembelih. Apabila masih ada tanda-tanda hidup pada binatang itu, yakni kita lihat binatang tadi ada lagi tanda-tanda hidup. Tanda hidup macam mana? Dia bergerak lagi, dia masih bunyi, nafasnya masih lagi berbunyi, mata dia mungkin berkelip-kelip lagi. Itu tanda-tanda hidup pada binatang itu. Satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, jika kamu sempat menyembelih binatang yang terpukul mauquzah, dan binatang yang terjatuh mutaradiyah, dan binatang yang tertanduk an-natihah, sedang dia masih menunjukkan gerakan pada kakinya atau anggota tubuh badannya, maka bolehlah kamu memakannya. Ini pendapat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, kalaulah kita dapati binatang-binatang yang jatuh, yang ditanduk, yang ditelanggar oleh bas tadi, masih lagi bergerak pada anggota badannya, maka kita sembelih dan boleh memakan dagingnya. Begitu juga Imam Ad-Dahhak berkata, manusia pada zaman jahiliyah dahulu pernah memakan binatang yang seumpama itu. Orang jahiliyah dulu katanya pernah makan binatang yang seperti itu. Lantas Allah SWT mengharamkan di dalam Islam, kecuali binatang yang sempat disembelih. Apabila ditemui binatang yang seumpama itu dan ianya masih boleh bergerak pada kakinya, punggungnya atau matanya sekalipun, kemudian segera disembelih, maka dia adalah halal. Ini Ad-Dahhak kata. Sama juga pandangan Ali bin Abi Talib. Sebahagian fuqaha berpendapat boleh menyembelihnya apabila jelas pada binatang itu ada tanda-tanda yang hidup, tanda-tanda hidup yang kuat. Maknanya kaki dia boleh bergeraklah, tanda-tanda hidup yang kuat. Tanda terpancutnya darah daripadanya dan gerakan yang berturut-turut yang dahsyat. Apabila kita melakukan persembelihan, darah tadi keluar dengan mancut, maknanya dengan kuat keluar. Dan berlaku gerakan berturut-turut yang kuat pada kaki dia. Kalau kita sembelih-sembelih tadi, darah pun tak keluar, itu tandanya hayat mazbuhah, dia dah mati dah. Maka yang mazbuhah tadi tidak boleh kita untuk memakannya.
Baik tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebagai sedikit penerangan dalam tazkirah pendek ini, khususnya kepada jemaah surau Nurul Islamiyah, tazkirah takmir sesi yang ketiga bagi bulan Februari 2021. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya daripada apa yang telah disampaikan di dalam kitab Halal dan Haram dan Islam, khususnya dalam bab berkenaan dengan binatang yang disembelih bukan kerana Allah dan jenis-jenis bangkai. Baik tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ianya memberi sedikit manfaat kepada kita, sebagai penambahan ilmu kepada kita dalam kita memilih binatang ataupun memilih makanan yang halal lagi baik, yang halal lagi baik kepada kita. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan jumpa dalam bab hikmah pengharaman jenis binatang ini. Kita lihat akan datang kenapa Allah SWT haramkan daripada memakan binatang-binatang yang telah disebutkan tadi. Sekian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.